Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kelas kimia kali ini, saya nak bincangkan tentang masih lagi bab 6, asid, baz dan garam. Cuma kita beralih kepada peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Saya minta semua pelajar-pelajar saya ni ada buku teks lah di sebelah. Buku teks kita pada muka surat 139 Dan yang kedua, kali ini kita akan bincang tentang nilai pH. Apa dia pH? pH Pakatan harapan. Bukan pakatan harapan. Tak ada mengena pun dengan pakatan harapan. pH ini menunjukkan apa dia pH. Kita tengok apa ni. Apakah pH dalam nak kenal sifat asid dan alkali. Okey. Boleh nak? Ni saya ulang balik lah. Sebab nanti di akhir pembelajaran ni saya nak kamu macam biasalah, belajar menggunakan modul, selesaikan modul muka surat 93, 94, 95 dan 96. Modul kita lah, modul yang kita ada tu kena buat, memang wajib buat. Kalau tak buat makin tertinggal. Okey, tak apa. Okey, peranan air dalam menunjukkan keasid. Kenapa air boleh menunjukkan sifat asid? Sebab asid hanya akan tunjukkan sifat-sifat asid apabila ada air. Kalau kering tak akan ada sifat-sifat. So tanpa kaitan air, asid dalam kering tidak menunjukkan sifat-sifat asid. Kerana asid yang kering tidak ada ion hidrogen, tidak ada ion hidrogen. So asid yang terlarut dalam air akan bercerai dan ion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen dan seterusnya menunjukkan sifat-sifat asid. Manakala peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian, sama jugalah. Dalam keadaan kering, baz tidak boleh menunjukkan sifat alkali. Okey, minggu lepas kita dah kenal dah apa itu baz, apa itu alkali. Ini kerana ion-ion OH, OH negatif ataupun ion hidroksida yang bebas tidak bergerak, sebab dia hanya bergerak dalam keadaan yang adanya air. Maka dalam air, baz tentulah dapat mengion sepenuhnya untuk menghasilkan ion-ion OH, iaitu ion-ion hidroksida. Maka larutan alkali itu akan menunjukkan sifat-sifatnya. Faham lah ini slide ni? Tak apa, jangan bimbang, lepas kelas saya akan share slide ni. Saya akan share sebiji dalam Telegram channel lah. So pastikan kamu kena buka lah Telegram channel ni ikut waktu kelas kita, jadual kelas sekolah letakkan. Okey, ini sifat-sifat asid dengan alkali. Dah tahulah, kamu dah bajak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, sekarang dah form 4 tingkatan 4 ni, tahu dah. Kalau asid ni mestilah masam, menghakis. Ketal litmus akan bertukar biru kepada merah. Nilai pH bawah daripada 7. Nanti kita tahu apa dia pH tu. Nilai pH mesti kurang daripada 7. Kalau 7 ialah neutral. Dan asid ni bertindak balas reaktif dengan logam seperti magnesium, aluminium, zinc dan ferrum. Asid juga bertindak balas dengan logam karbonat, dan juga bertindak balas dengan baz untuk menghasilkan garam dan air. Maksudnya asid bertindak balas dengan baz menghasilkan garam dan air. Nama ni proses peneutralan lah. Asid, 1 mol asid, 1 mol baz bertindak balas menghasilkan garam dan air. Okey, untuk sifat-sifat alkali pula, alkali ni berbezalah. Pertama, dia rasa pahit. Kalau pegang rasa licin. Dia juga menghakis. Makin kuat alkali, makin kuat menghakis. Makin kuat asid, makin kuat menghakis. Tentulah ketal litmus pula dia berlainan lah. Kita guna litmus merah kepada biru. Nak ingat, kena ingatlah kalau BM, biru merah asid, MB, menteri besar, alkali.
asid dengan alkali. Ini perbandingan dia lah. Lagi satu, menetralkan larutan asid untuk membentuk keranda air. Sama jugalah, menetral maksudnya kalau asid yang kita guna kadang-kadang dalam apa-apa pun dia boleh menetralkan asid. Jadi contohnya dalam ubat gastrik lah, dalam perut kita asid berlebihan, jadi diberilah ubat yang bersifat alkali ni untuk menetralkan asid dalam perut, so hilanglah sakit gastrik tu. Boleh, ini perbezaan ni dalam buku teks pun ada, buat Google pun boleh jumpa banyak lagi Tapi kena ingatlah, ini sifat-sifat asid dengan sifat alkali. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat 7 lah. Baik. Penggunaan skala pH. Penggunaan skala pH semua dah tahu. 7 neutral, semakin 6, 5, 4, 3 sampai 1 ni makin asid makin strong, makin kuat. 8 hingga lah base makin kuat. Contohlah dia bagi contoh asid gastrik. Lemon juice, apple juice, tomato juice, kopi. Kopi pun dekat-dekat nak kali dah. Susu, air tulen mesti 7. Telur pula. Baking soda, hand soap, sabun kamu mandi tu. Semakin kat atas semakin kuat dia punya sifat base dia. Okey, inilah. Ingatlah, asid kurang pada 7, manakala alkali lebih daripada 7. Apa dia pH tu? pH. Tengok apa dia pH. Sebut pH lama dah, daripada form 1 sampai form 4. Ya. pH ni merupakan satu ukuran untuk nak tengok level ataupun tahap keasidan ataupun kealkalian sesuatu larutan. So, pH ni merujuk kepada parameter of hidrogen. pH maksudnya kandungan hidrogen, ion hidrogen dalam sesuatu larutan. pH menunjukkan pada pH parameter of hidrogen, di mana konsep ini digunakan oleh seorang saintis ahli kimia Denmark. Nama dia apa? Søren Pedersen. Daripada Makmal Kasberg lah. Tahun 1909. Kemudian dia maju kali kajiannya sampai 1924 mengikut tarifan set elektrokimia yang menggunakan subscript pH dan notasi H sebagai pH, iaitu parameter of hydrogen, iaitu mengukur ni pH is a measure of hydrogen ion concentration. Maksudnya pH nak tengok kepekatan ion hydrogen dalam larutan lah, sama ada larutan itu berasid ataupun berakali. Dan pH merujuk kepada apa? Parameter of hydrogen. pH parameter of hydrogen, bukan yang pakatan harapan, bukan minta maaf, gurau saja. Okey, skala pH ni berdasarkan pada piawaian antarabangsa lah. Macam ni, macam meter kereta ni, nampak? Tengok sini lah. Dia ada warna-warna tertentu lah. Kalau warna merah ni pH dia makin kuat lah. Maksudnya 0 point something lah, 0.1 lah, 1. 14 ni makin kuat. Warna ni, warna apa ni? Warna apa? Warna ungu sikit lah kan. Ini kamu boleh baca lah, baca ni. Okay, so tugasan modul kali ni saya nak lengkapkan modul 93, 94, 95 dan 96. Boleh tak? Boleh kan? Kita tengok nota tambahan sikit. And show. Okey, ni daripada buku teks kamu lah, daripada buku teks. Kalau buku teks ni kita ada nak buat eksperimen, tapi payahlah duduk di rumah ni, nak saya kat sekolah. Tak apa, kamu baca lah, kamu rujuk apa-apa buku kan ada lah, ada penerangan dia lebih detail. Nilai pH pun ada dalam teks, boleh baca, boleh tengok dia punya situasi ni, boleh faham. Ni cerita Abang Zahir dengan apa ni, dengan ikan dia tanyalah, dia kaji.
Dia nak tahu tentang PH kali ni situasi lah. Okey, boleh tengok lah. Ni pun sama lah macam saya tunjuk tadi. Boleh baca PH nampak negatif log hidrogen, negatif log hidrogen. So pH dalam kimia merupakan satu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen dalam sesuatu larutan aqueous, sama ada ia bersifat alkali ataupun bersifat asid. Jadi kita nak tahulah dia punya sifat-sifat dia yang tadi tu yang saya listkan 7 tu. Okey, dia ada pengiraannya. Contoh pengiraan. Hitungkan nilai pH bagi asid nitrik HNO3 dengan kepekatan ion hidrogen 0.5 mol. Macam mana nak kira? Ion hidrogen dah kita tahu 0.5 mol. So pH negatif log 0.5 dapatlah negatif dalam negatif jadi positif 0.301 ataupun 0.3. So nilai pH asid ialah 0.3. So asid ni kuat tak kuat? Kuatlah sebab dia bawah pada 1. Kalau dia dekat dengan 7, lemahlah. Ya, tengok pula ni asid hidroklorik ni boleh bacalah, tengoklah. Boleh study tengok cara-cara pengiraan ni. Boleh tak? Boleh lah. Okey. Baca sendiri, ulang kaji daripada rumah. Buat sendiri, ulang kaji, buat nota. Saya minta lah, tolonglah kamu rujuk buku teks, rujuk apa-apa buku rujukan, rujuk internet, buat nota ringkas, buat nota sendiri berdasarkan tajuk kita bincang ni. Tajuk apa kita bincang ni? 2 saja tajuk kita bincang ni. Tajuk dia ialah peranan air dalam menyebabkan keasidan dan alkali dan nilai pH 2. Kena buat sendiri nota ringkas kamu. Baru faham. Kalau tak buat memang susah nak faham. So sampailah penghujung untuk kita kali ni. Nak lama-lama tak boleh, dia boring. Kelas-kelas online ni lama-lama tak boleh dijemu. So saya bagi takat 15 minit ke 20 minit ni dah cukup. Apa yang saya minta, buka buku teks, buka buku rujukan dan buat modul. Jangan tak buat modul. Saya bagi tak banyak, sikit. Saya bagi memang cukup untuk kemampuan kamu sampai minggu depan. Maknanya sampai yang Rabu depan kita jumpa, saya pastikan awak modul yang awak buat dah siap. Kalau awak tak buat, awak akan ketinggalan. So takat ni dulu. Terima kasih kerana sudi dengar suara saya ni. Memang suara saya memang tak sedap lah, sebab saya bukan artis. Kalau suara macam Faizal Tahir, saya menjadi artis dah lah. Saya bukan artis. Tapi hanya sekadar cikgu biasa saja nak sampaikan ilmu kepada kamu semua. Apa yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Saya doa anak-anak murid saya sihat, dapat fokus belajar walaupun kita di dalam norma baru, norma berbeza ni. Saya di sekolah, kamu di rumah. Kita belajar. Okay, jumpa lagi. Ada apa-apa boleh tanya saya dalam Telegram. Tak payah PM lah, masuk dalam grup kimia kita tu, tanya direct. Kalau saya tak jawab, kawan-kawan kamu boleh jawab. Masuk dalam grup kimia kita tu, grup kimia Telegram tu, masuk, jawab, hantar soalan. Dan situ pun saya akan share jawapan-jawapan. Apa-apa yang maklumat saya akan share kat situ. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Jaga diri, utamakan kesihatan. Jangan duk pergi keluar-keluar milau sangat. Nanti bahaya. Covid ni kita tak nampak. Di dunia ni banyak dah meninggal. Okey, Assalamualaikum. Selamat tinggal. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Bye.